Kita hantu stres. Seronok cerita Cinderella. Sekarang ada filem baru, Cinderella, cerita lama lah, tapi dia dimodernkan cerita. Kita seronok tengok isteri. Barekat baby isteri seronok. Cuba barekat baby isteri depan rumah Pak Mutu. Dekat rumah Pak Mutu lagi. Pak Mutu tak selesa. Stres juga kan. Tengok menantunya manja dia macam romantik macam bengkak juga Pak Mutu. Dia duda pula lagi dia mau. So kahwin tak mau. Tak tua lah, itulah inilah. Betul pula. Tapi menantu barang dia tengok manja sangat lah tu. Jangan macam tu. Kita pula mulut leza menantu bapak jealous. Itu masalah lagi ya. Dan jangan macam tu. Sebab kalau sekali lah ya, rehat-rehat duduk dengan isteri, kita baring bersama isteri insya-Allah ya. Dan yang ke-9, memanggil dengan kata-kata yang manis. Memanggil dengan panggilan yang manis. Yang betul, kita pun tengok Rasulullah ya. Jadi tuan-tuan, benda ni mudah je. Dia panggil isteri yang baik. Ayang ke, sayang ke, aja terpulang ya, muslimat asalkan panggilan yang baik ya. Jangan panggilan yang tak baik, sebab panggilan yang tak lakop dia tak baik, Nabi SAW melarang ya. Dan yang 10, kalau berjalan berpeganglah tangan antara suami dan isteri. Masya Allah. Siapa yang berjalan pegang tangan, saya ucapkan tahniah. Yang belum pernah balik cuba-cubalah ya, pegang tangan suami isteri. Kita pun tahu manfaatnya gugur dosa kecil dan sebagainya kan, tuan. Nabi sebut hadis, bila salam suami isteri akan gugurlah dosa daripada celah-celah jari ya, tuan-tuan gitu. Ibu-ibu ya, betul, lupa. Malam ni salam dengan suami, salam dia. Nampak ya, jangan wah banyak dosa ni abang kutuk saya selalu ni banyak dosa. Bukan begitu ya. Jadi ini perkara yang mudah dan kita amalkan ya, sebab dia sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkara yang kedua yang penting muslimin semua. Bila kita nak bahagia, rumah tangga yang disebut ada mawaddah warahmah. As-sakinah ya. Bila Allah turunkan mawaddah suami isteri, ibu bapa, anak-anak, kita akan ada as-sakinah, ketenangan dalam hati. Baru kita masalah rumah tangga ni kalau ada pun tak terus sangat. Masalah tetap masalah, saya tahu tak ada orang kaitan masalah, semua orang tahu. Di hadapan saya ni pun saya tahu bukan tak ada orang bermasalah. Baru ni ada orang besar jumpa saya pun masalah. Saya tengok muka dia tengok saya, ustaz tak kenal saya ke? Saya tengok muka saya kenal. Saya kerja kat jabatan saya. Ya, saya tahu. Dan dia bukan orang kecil dalam jabatan besar. Dan dia perempuan kat besar. Masalah. Gaji bukan sikit-sikit tuan. Gaji bukan sikit-sikit. Tapi masalah saya sekarang ni, masalah ni rumah tangga ni. Bini saya tetap dengan usaha saya, tetap mereka, tapi saya tidak bersetuju lagi. Apa saya dah buat sekarang? Itu yang sampai kata ke isu kehakam dan sebagainya. Ya, saya kata ginilah. Saya bagi pandangan 1, 2, 3 sampai mereka. Saya pernah bagi pandangan dengan seorang lelaki. Kalau isteri kamu paksa kamu nak minta cerai, kalau kamu pun dah lama rasa dah tak boleh, sampai mereka kamu dah tengok dia buat benda-benda yang haram di hadapan kamu, dan kamu pun sudah tidak mampu untuk menegur, ceraikan. Ceraikan. Sebab kamu bila melihat isteri kamu melakukan dosa dan maksiat, kita tidak mampu menegur. Walaupun hanya dengan hati-hati ya Allah ubahkan. Kita tak mampu dah, kata-kata lantak engkau lah. Sebenarnya akan sabitlah dia menjadi seorang lelaki yang dayus. Nabi kata tidak akan cium syurga orang lelaki yang dayus. Itu namanya dayus. Bukan bila provokasi depan saya, tuan, depan saya ni orang perempuan ni, saya kata perempuan nakal, bukan sini tempat lain. Dia marah dengan suami dia, kata, kalau kau jantan, kau cerai aku sekarang. Kau cerai. Dia punya sawan datang, cerai. Sebab tu kuasa lelaki ni ada pada dia, talak dia pasal dia sabarnya di situ dia kuat. Tapi bila bantai, mesti biasa lelaki tak tahan, dia lepas. Daripada itu, dia lepaskan dia. Tengok dia macam mana tu. Sebab tu kita kata ramai je yang kita tengok bila dia dah dilepas, dia rasa bebas, dia rasa seronok. Pada hakikatnya kalau punya anak lagi tuan-tuan, dia akan rasa kelainan sedikit bila mana tidak ada suami yang baik. Yang baik maksud saya ya, ibu-ibu jangan salah faham. Ustaz maksud saya untuk Ustaz jangan. Ini bukan saya. Maksud saya kalau dapat suami yang baik, kita akan rasa wah susahnya aku tak ada suami, susahnya. Nanti yang ada kes budak yang suami isteri rujuk pasal anak je. Anak pergi sekolah, darjah 1, pergi sekolah, pimpin dik mak dia. Anak tengok orang lain datang dengan ayah berjalan bersama, masuk seronok nak sekolah apa sebagainya. Budak ini bersuara, ibu lebih kuranglah orang lain ada ayah, kenapa adik tak ada ayah? Ayah mana bu? Ayah tak tahu. Budak tu cakap aja, menitik air mati saya Ustaz. Menitik air mati saya. Apa patut saya nak buat Ustaz? Suami dah kan belum, panggillah bincang. Bincang. Akhirnya balik semua.
Sebab tu kita kata kahwin mesti nak ada anak, usahakan. Ini yang saya masuk yang part kedua ni. Bila kita kata kahwin nak bahagia, salah satunya mesti, kalau boleh, mesti usahakan ada anak. Lambat dapat ke, tak dapat ke, sabar. Saya nak kata macam mana. Sebab banyak doa, boleh banyak amal-amal, insyaAllah. Salah satunya yang disebut dalam Quran, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Dalam surah Al-Furqan, nanti saya cek surah Al-Furqan. Itu satu doa yang bagus dalam doa, minta, ya Allah, janganlah kau biarkan aku bersendirian, sedangkan sesungguhnya engkau maha wa anta khairul warisin, engkau adalah sebaik-baik pewaris. Minta dengan Allah. Yang kami tak ada anak, tuan-tuan, sunyi rumah tangga tak ada anak. Serius saya cakap. Seboleh daya usahakan, ya. Berapa anak terpulang. Saya pernah sebut, anak yang paling bagus, siapa yang kahwin tak ada masalah, janganlah 1 hingga 2. 1-2 anak cukup. Sunyi. 1-2 anak sunyi, tuan. Saya baru kahwinkan anak seorang besar, orang datuk, pangkat besar, rumah besar, duit tak payah cerita. Saya pergi rumahnya, tuan, jaganya tu, pintu pagar tu sampai tak nampak dia punya rumah. Pintu pagar, sebab saya kat sini dulu, tuan, tak nampak rumah, tapi nampak kan. Bila saya masuk rumah, besar, alam tu, besar. Hall dia ni dengan surau ni, besar hall dia lagi. Saya tengok sekolah renang dan swimming pool dia. Oh, dahsyat, tuan. Saya minta macam ya. Saya diberangkan anaknya 3 orang, seorang betul, 2 orang jangan angkat. 3 orang. Saya kahwinkan. Perempuan tu anak angkat. Wali hakim saya nikahkan. Masya Allah, tuan-tuan. Yalah, itu orang kata sikit tak apalah, kita tetap sabar lah kan. Tapi kalau dia jangan 1-2. 1-2 orang sunyi. Ni kahwin dah, besok kata 10 tahun kita jumpa. Min, berapa anak? 2 je. 2 je. Kau kenapa? Ada masalah ke? Wah, kita pun sibuk. Ilmu kurang ke? 1-2 lemah. Sakit ke apa, itu cerita lain. Saya tak nak kata apalah. 1-2 ni lemah tentang 10 tahun. 3, 4, 5 biasa. Ustaz, berapa tahun kau Ustaz? 8 tahun. Anak berapa? 4. Okey lah, 4 tu kategori biasa. 6, 8 cemerlang. Min, lama tak nampak 10 tahun. Berapa anak? 6. Apa you? Itu, apa you? Wah, tu. Ya kan? Iya, anak saya 6. Wah, alhamdulillah. Tak jadi. 9 ke atas amat cemerlang. Anak berapa? 9. Apa you? Iya, alhamdulillah. 10 tahun 9 anak. Iya, alhamdulillah. Terkejut mereka. Isteri kerja apa? Beranak. Tapi memang hakikatnya betul. Ada budak-budak perempuan, saya baru negus kahwin, saya tak sebut dekat mana, memang betul. Saya tengok bila saya tanya, 2 orang, ada satu budak tu baru 4 orang ke 3 orang? 4 orang. Saya tanya, mula tak tahu berapa orang? 3. Lepas tu 2 serang cukup lah Ustaz, seorang. Saya kata, ya Allah, muda lagi buat apa seorang? Pasal saya bila tanya macam-macam alasan, duit mahal lah, barang mahal lah. Yang kita takut fakir ni pasal apa? Bila ada anak, tuan-tuan, asal kita nak kerja, insya-Allah Allah bagi rezeki. Jangan kita susah hati, Allah pasti akan bagi. Setiap lahirnya anak itu ada rezekinya. Maksudnya macam itu. Adalah Ustaz, itu tak apa lagi. Ada yang kata tak ada alasan amal banyak nanti mati. Ya, mati beranak dipikir lagi lah. Kan ada kata Nabi pesan, matinya seorang perempuan dia kerana nifas. Nifas ni selepas dia beranak, kanifah dan anifah. Pantang lah orang kata kan, pantangan. Maka padanya adalah baginya seperti orang yang mati syahid. Masya Allah. Suami reda, awak tak bersyirik, syurga menunggu. Untung tak ibu-ibu? Untung, syurga menunggu. Awak pun untung sebab dapat isteri yang baru. Perempuan marah tu. Mana boleh Ustaz? Kalau dia kahwin lagi, saya bangun dia kubur. Wah, ni masalah lagi. Saya kata, janganlah begitu. Dah mati tu sudahlah. Ni bangun, bawa batu nisan ke rumah. Imam makan serai. Mam, tolong, bini saya datang ke rumah. Tak ada, itu sahaja cerita lawa. Ya, mesti istilahnya kena ada. Dan saya nak bagi tahu muslim-muslimah, kita berkisah. Kalau sebenarnya saya nak skip-skip ya tentang anak lelaki ke anak perempuan, tuan-tuan boleh belajar ya, boleh belajar. Pandangan daripada Ibnu Sina, pandangan yang cantik tuan-tuan. Ya, macam mana dapat anak lelaki, macam anak perempuan ya. Kalau biasa dapat bersama, isteri mengiring ke kanan, insya-Allah dapat anak adalah
anak lelaki. Anak lelaki ni dia banyak dia punya reaktifnya lain, dia punya aktifnya lain pada perempuan. Tak apa, saya tinggalkanlah. Cuma saya fahamkan ibu-ibu kalau anak-anaknya kulitnya putih bersih, jangan pening-pening kepala ya, putih bersih, minum minum bedak pula, bukan ya. Kalau putih bersih budak tu biasakan makan buah kurma, tu je pesan ya, ada kebaikan. Saya tinggalkan ya. Cuma yang paling penting bila kita sudah punya anak muslim-muslimat, pesannya dua je. Satu, didik anak sebaik-baik supaya jadi yang saleh. Yang kedua, jangan dibiarkan buat benda-benda yang menyebabkan dia akan jadi anak neraka, sama ada perbuatan kita ataupun perbuatan anak-anak itu sendiri. Itu kena jaga sangat betul. Sebab saya kata budak yang baik, anak yang soleh, Masya Allah, tempatnya syurga. Dan anak yang soleh inilah yang boleh bawa kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab tu dalam kes ini saya teringat tuan-tuan, satu ketika Nabi Musa AS, ya, dia ni kan disebut sebagai kalimullah, seorang Nabi yang boleh bercakap dengan Allah. Dia boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tanya, Allah jawab on the spot. Itu kelebihan dia. Kalau Nabi Ibrahim AS Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Kalau Nabi Isa apa saya lupa, tak apa saya tinggal. Tapi kalau Nabi Musa AS kalimullah. Sampai dalam Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima. Itu dalam satu ayat, wa kallamallahu Musa taklima. Itu satu doa kalau anak kita lambat bercakap. Itu satu doa yang boleh kita amalkan, mudah-mudahan anak kita cepat bercakap. Jadi dia satu hari dia naik ke Bukit Tursina, tuan-tuan tahu kisah itu, duduk ke Tursina, dia akan munajat. Satu hari Nabi Musa bertanya dengan Allah, wahai Allah, saya masuk syurga besok, saya jadi tonggoku siapa nang surga? Gimana lah, lebih kurangnya lah. Tapi dia tak cakap Jawa, Nabi Musa cakap Jawa, kejut aku. Oh ya Allah, aku patakon lah saya ki, aku nak perlu surga besok. Tonggoku siapa? Tonggoku. Sini ada Jawa kan? Ada memang ada soal bahasa Jawa. Saya ingat lagi kat sini ada muka Jawa. Aku je lah. Iya, tapi itulah dia juga yang tak aku lagi tu. Kau Jawa, orang apa tak Jawa tu. Dia kata, wahai Allah, aku masuk syurga, tonggo tu tangga kan. Tapi cuma Jawa kata tonggo tu maksudnya lah jiran. Jiran aku siapa? Jiran aku kat syurga tu siapa? Kan memang gambarannya begitu. Bila kita masuk syurga, syurga kita sekian, kiri kanan kita ada syurga-syurga yang lain. Macam ya, gambarannya tu, katalah ni syurga kita, sebelah ada syurga orang lain, macam itu. Saya dah baca cerita, tuan-tuan pun banyak gambaran. Sampai peringkat kalau kita nak pergi syurga ziarah, syurga pengusi surau kita. Pengusi surau saya tu ni ya? Oh, kayu relax pengusi surau, ahli syurga betul ya? Relax. Aku dulu duduk kat kota Siramas, pengusi surau aku hebat, zuhud. Kuliah aku dapat. Aku dengar dia pengusi surau, aku nak pergi syurga dia. Disebut tuan-tuan, kita cakap nak pergi tu, Allah sudah gerakkan kita bangkit, inilah syurga. Gambarannya begitu. Kalau misal kata belum, kan dari pesan yang satu kisah tu kata, kalau kau dah masuk syurga, kemudian kau tengok aku tak ada, tolong tanya dengan Allah, tanya dengan malaikat, ni kawan aku kat mana? Sampai macam itu sekali, boleh. Dah lepak-lepak syurga, relax je. Lepas aku teringat dah layar, teringat bila aku dulu ada kawan lah, siapa nama tu, Wak Bahrum. Dulu pun ngajin ke surau, ada Wak Bahrum cuti kuliah di malam ni. Dia salam dia ada stres. Ya, Wak Bahrum. Wak Bahrum juga masuk surga jugalah. Aku nak jumpa dia lah. Kita bangkit dia, tengok tak ada, tunggu, kita boleh tunggu. Tunggu. Wah, Wak Bahrum pun sampai. Wak, baru masuk juga? Ya. Lambat masuk. Habis kuliah duduk belakang lambat lah. Aduh, terasa pergi kat luar dia. Kira masuk jugalah. Memang macam itu gambarannya. Itu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia kata kalau gitu, lalu Allah kata, wahai Musa, ya, kalau kau nak tahu kau punya jiran syurga kau ni, esok syurga jiran kau namanya sekian, rumah sekian, kampus sekian, kau pergilah. Turun, dia pergi. Bila pergi sampai, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang kenal lah tu Nabi Musa. Boleh saya masuk? Boleh saya masuk. Duduklah dulu wahai Nabi. Duduk. Bila duduk, kamu duduk dulu sekejap, sebab saya ada urusan. Urusan tu penting. Logik akalnya, datang Nabi tu
Kalau kita kat rumah datang pengurusi surau, agak-agak kita layan dia dah. Tuan duduklah, tuan duduk. Datuk ke tuan ni? Dia Datuk, tuan. Datuk dah ada cucu kan? Datuk. Datuk duduk. Urusan penting. Agak-agak kita tak dilayan, terasa tak? Air tak dibagi, apa tak bagi, itu stres. Tapi kita kelayan dia. Tapi Nabi Musa duduk. Bila Nabi Musa duduk, sebab kata orang tu ada urusan lebih penting. Terkejut, aku Nabi ni. Bila kerja tak apalah, dia tengok, tiba-tiba dia masuk ke satu bilik, dia keluar daripada bilik itu bawa seekor babi. Bawa seekor babi, lepas tu babi tu dibawa, dimandikan, apa semua sampai dimakan, dan disikat, dimakankan semua. Lepas tu dia masuk dalam bilik tu, tinggal. Lepas tu kejap ya, belum habis lagi ni. Dia masuk bilik sebelah lagi. Keluar lagi dia dengan seekor babi. Lagi besar tuan. Lagi besar babi tu. Agak-agak lah pengurusi pergi rumah kawan, tengok dia bela babi. Dia hal. Aku tahu dah sepang ni dekat dengan babi. Istilah gitu. Jadi akhirnya tuan-tuan, dia tengok babi lagi besar. Dia sama uruskan apa semua, dia bagi makan apa selesai, masukkan bilik, tutup, dia pun keluar. Duduk. Nabi Musa kata apa? Dia kata, wahai pemuda, kamu ni agama apa? Aku agama seperti kamu, aku mengikut seperti ajaranmu lah. Kalau begitu, kenapa kau buat begitu? Sedangkan ajaran kita tidak membenarkan buat begitu. Rupanya di zaman Nabi Musa pun, Nabi ini binatang, dia kata binatang yang tak boleh buat begitu. Silam begitulah ya. Dia kata, wahai Musa, kalau kau nak tahu, babi tadi bukan babi sebarang babi. Maksudnya itu ayat saya lah. Habis itu apa hal babi itu? Kalau kau nak tahu, wahai Musa, dia kata kedua babi tadi ialah sebenarnya ibu bapa aku. Ibu bapa aku. Dia sudah melakukan perkara yang mungkar, Allah sudah mungkar, sudah berderhaka, lalu Allah Ta'ala sumpah dia menjadi seekor babi. Bila dah jadi seekor babi, apa yang berlaku muslimin dan muslimat kita pun tahu. Ya, maknanya itulah. Di akhirnya oleh kerana dia dah jadi babi, walaupun dia babi, saya tidak halau dia. Saya dudukkan di rumah sebab saya tahu saya anak dia, saya tetap bertanggungjawab untuk memastikan kebajikan dia walaupun Allah ada sumpah begitu. Menurut Nabi Musa. Masya Allah. Ya, bila dah cerita begitu, akhirnya ditakdirkan Allah Ta'ala turunlah wahyu ketika itu, wahai Musa, kau bagi tahulah dengan dia, sesungguhnya dia masuk ke syurga besok, dan dia akan bawa kedua ibu bapanya yang sudah mana ketika itu dijelmakan sebagai manusia sebab dia kerana apa? Keberkatan seorang anak. Itu Masya Allah. Itu untung kalau dapat anak yang sah, itu yang kita kena jaga betul-betul. Tapi kalau dapat anak yang tak baik, dia kisah macam Al-Qamah. Contoh mudah, cerita kelima. Tuan-tuan kalau tak ingatkan. Kalau belum ingat, saya ingatkan balik. Cerita Al-Qamah, tuan-tuan siapa tak tahu, kisah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Al-Qamah ni sembahyang bagus, zakat bagus, sedekah bagus, etikah bagus, ngaji bagus. Pendek kata cerita, lalu bila dia sakit, ya, nak sakarat maut, isterinya bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, suami aku ni si Al-Qamah ni dah sakarat tapi tak boleh mati. Lalu diutuskan 2-3 sahabat, termasuklah dengan yang pergi itu Bilal. Dia kata, amdi alaih walaqinu bisyahada. Dia kata, kau pergilah kepada dia dan ajarkan dia dengan kalimat la ilaha illallah, iaitu walaqinuhu bisyahada. Ya, ajar dia dengan apa? Talqin lah. Bukan talqin, apa ni kalau kita mati tu ajarkan apa? Talqin lah. Talqin kan? Yang nak mati tu ajar kalimat apa? La ilaha illallah, apa panggil bahasa? Dia ajarkan dengan syahadah, dia ajarkan supaya dia boleh bukan mengucap tau. Itu ya, dia ajarkan supaya dia boleh itulah apa benda istilahnya. Walaqinuhu, ya, supaya diajarkan supaya mengucap kalimat la ilaha illallah. Ya, bukan kita mengucap, bukan begitu, kita salah. Orang nak mati, mengucap, apa nak mengucap, nak mati dah ni. Dia sebenarnya ikat telinga, terus ajarkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu caranya. Sebab tu kalau ada suami jenis tak nak bangun ni, walaqinuhu bisyahada. Isteri-isteri bang, acuh. Bila dah begitu, sahabat ajar tak boleh juga. Ajar tak boleh. Lalu disebutkan apa tuan-tuan? Lalu sahabat ini yang 3 orang ni, Amru, Suhaib dan Bilal, jumpa Rasulullah. Tahu? Wahai Rasulullah, kami dah buat apa yang kau suruh buat.
tapi dia tetap tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Lalu Rasulullah jawab simple je. Dia kata apa? Hal min abawahi ahadun hayy. Dia kata ada tak di kalangan ahli keluarga atau ibu bapaknya yang masih hidup? Lalu dikhabarkan ada, sesungguhnya ibunya masih ada. Kalau gitu kau pergi jumpa dia, kau cakap dengan ibu dia. Dia cakap, sampaikan salam. Dia kata, wahai dia kata, puan, saya bagi tahu kami ibu Alqamah, Rasulullah pesan kirim salam. Kalau boleh kau datang jumpa Rasulullah. Kalau boleh, pasal anak engkau ni datang jumpa Rasulullah. Kalau tak, Rasulullah akan jumpa kamu. Sampai begitu. Kalau kau tak nak datang, Rasulullah jumpa. Bila Rasulullah cakap macam itu, ibunya yang digambarkan sebagai perempuan tua yang bertongkat, dia tak fikir cakap banyak dah. Rasulullah panggil, ya, aku akan pergi. Dia pergi. Bila dah pergi, pendekkan cerita. Lalu dikatakan, ibunya pun bertanya, wahai ibu kepada Alqamah, boleh kau bagi tahu cerita dengan aku, Alqamah ni orangnya macam mana? Alqamah ni orang macam mana? Rasulullah tanya dulu. Sebab ibunya tahu. Ibunya tahu. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu apa, ada anak perempuan, kalau nak tahu suami jenis macam mana, jenis apa, suruh belajar dengan mak dia. Sebab mak dia yang tahu perangai anak dia. Mak lebih tahu perangai. Betul saja, ini rahsia besar. Sebab tu harus bertunang supaya tanya, makcik nak tanyalah abang Amin ni orangnya macam mana? Pakaian macam mana abang Amin ni? Orang sensible, pakaian dia zuhud, biasa je. Dia tak ada beli kepala, kasut rumah murah, biasa pakai pun kasut dalam 400.5, tu biasalah. Bukan zuhud, hebat. Makan macam makan dia hebat, dia batu kayu tu biasa dia makan. Betul lah, jambu batu kayu manis kan, hebat dia tahu, ibu dia tahu. Dia kata, wahai Rasulullah, anak aku ni hebat, sembahyang hebat, puasa hebat, zakat hebat, sedekah hebat, semua hebat. Tapi aku nak bagi tahu semua, aku ni kecil hati dengan dia. Pasal apa? Pasal apa? Sebab bila dia kahwin, dia lebihkan bini dia daripada aku. Ini pada ibu-ibu, bapak. Ini kalau isu rumah tangga besar ni, kalau saya masuk panjang. Orang perempuan selalu condemn. Abang kenapa lebihkan mak abang daripada saya? Pasal dia tak mengaji benda ni. Ni nanti ujung ni saya akan sebut Rasulullah pesan ni. Ada hadisnya. Lepas Alqamah ditanam, dikuburkan, Rasulullah bercakap atas kubur Alqamah ni. Ada satu saya akan baca malam ni. Dia lebihkan ni. Macam mana ni? Dia tak tahu ni. Tapi dia lebihkan isterinya daripada aku. Ini satu kesilapan yang amat besar. Sebab tu tuan-tuan, kita dah kahwin ni, kita kena bijak. Prioriti mak ke bapak ke macam mana? Tengok keadaan mak bapak kita. Kalau mak bapak kita orang yang miskin, duit kita ni nak tak nak mesti bagi kat sana. Walaupun sikit mesti bagi. Tapi kalau mak bapak kita dah memang kaya, lagi hebat daripada kita, keretanya je tayarnya mesti 5. Macam mana tu? Dia lah tayar space 1.5 lah, betul lah. Kan? Lagi hebat, kita nak bagi ke tak bagi, tak kisah. Kat istilah, tapi atas dasar hormat, ibu bagilah walaupun di RM2 istilah gitu. Ini tu. Jadi dia lebihkan, dia tak balik, dia tak jenguk aku apa berbini-bini, dan dia lebih dengar cakap bini dia daripada dengar cakap aku. Dah pesan tuan-tuan rumah tangga ni, rumah tangga ke baik masyarakat ke negeri ke kalau bini lebih tuan-tuan, memang kosong. Dah pesannya betul. Sebab tu Nabi tak bagi pemimpin di kalangan para pesan. Ini di Zimbabwe ni berlaku ni. Memang Nabi tak bagi. Ada hadisnya memang tak bagi. Kalau boleh biar lelaki. Lelaki. Sebab tu orang lelaki ni biar je sipin ni lebih sikit berbandingan perempuan. Jadi pendek kata, bila dah gitu-gitu, lalu Rasulullah SAW, habis sekarang ni anak kamu dah nazak ni. Anak kamu dah nazak macam mana, wahai ibu Alqamah? Macam mana? Macam mana ni sekarang ni? Engkau nak ampunkan dia ke tidak? Kalau kau tak nak ampunkan dia, nescaya lidahnya tidak boleh mengucap kalimah syahadah. Tak boleh. Dia kata, no, tak ada. Aku takkan ampunkan dia, Apa nak jadilah. Betul ni? Ya. Okey, kalau gitu apa Rasulullah kata? Dia kata, wahai Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Bilal, wahai Bilal, kumpulkan kayu. Betul. Sahabat tuan-tuan, apa ni? Kumpulkan aja. Bila dia kumpulkan, kita potong dipendekkan cerita. Lalu Rasulullah SAW, dia kumpulkan kayu. Sudah Rasulullah dah nyalakan api. Dan dia katakan, ibunya kata, kenapa Rasulullah?
aku nak bakar Alqamah di hadapan kamu kalau kamu tak ampunkan dia. Janganlah Rasulullah, janganlah, ni anak aku. Sampai hati kau nak bakar aku. Habis kalau kau tak ampunkan dia, azab Allah lebih pedih daripada apa yang aku nak buat. Habis macam mana sekarang bahasa benda gitu. So kita lebih kurang lah bahasa benda gitu. Lalu Rasulullah SAW bila bercakap gitu, akhirnya ibunya pun mengampunkannya. Budak kata gitulah. Bila mengampunkan dia, okey kalau gitu sudah, sekarang Bilal kau pergi rumah Alqamah ni balik, tengok dia boleh mengucap ke tidak. Dia pendek kata, rupanya Alqamah boleh mengucap kalimat la ilaha illallah, dan patah balik sudah dia boleh. Akhirnya dia pun meninggal. Lalu sahabat Rasulullah kata, dia kata kalau kau tak ampunkan tadi, jangankan sekarang ni, sampai bila pun anak kamu tidak boleh mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akhirnya tuan-tuan dimakamkan. Bila dimakamkan, lalu apa nama tuan-tuan muslimat, Rasulullah SAW berada di atas makam Alqamah. Lalu dia pesan kepada kita tuan-tuan, dia kata apa? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yuqbalu Allahu lahu sarfan wa la 'adlan illa an yatuba ila Allah azza wa jalla wa yusina ilahi wa yatlubu ridaha wa sakhatallahi fi sukhtiha. Katanya, wahai kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang mengutamakan isterinya daripada ibunya. Oh, ni tuan-tuan, berat ya, untuk ingatan saya dan tuan-tuan. Barang siapa yang mengutamakan isteri daripada ibunya, maka baginya akan mendapat kutukan Allah dan para malaikat dan seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalannya kecuali dia bertaubat kepada Allah dan berbaik kepadanya dan meminta kerelaannya. Maka sungguhnya keredaan Allah Subhanahu wa taala berada pada keredaan ibunya dan orang tuanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berada dalam kemuliaan ibunya dan pada orang tuanya, ya. Jadi kalau saya tak urai, tuan-tuan mau faham. Jadi renung-renungkan tuan-tuan, di pasal anak-anak ni tuan-tuan kena banyak muasyarah dengan baik. Berarti ibu, kalau suami buat baik dengan mak bapak kita jangan berkira sangatlah. Ya, tak apalah, redokan je lah. Sementara mak bapak masih ada lagi bahasa gitu dia. Ya, pasal banyak kes ada yang bini cemburu. Saya kata senang, cemburu melampau-lampau. Macam mana saya tak cemburu, Ustaz? Dia balik, asal balik je duduk mak dia. Asal balik duduk dengan mak dia. Baring kat lima mak dia, saya geli lah, Ustaz. Aduh, yelah, bini payah, bini kepala tiga segini payah, tuan-tuan. Jangan macam itu, ya. Banyak kisah tentang benda-benda macam ni, ya. Jadi fikir-fikir renungkan, tak salah kalau suami kita melebihkan sedikit ibunya. Sebab saya nak beritahu dalam hadis yang sahih, kalau mak tak suka dengan penantu kita, mak tak suka dengan bini kau, mak nak kau ceraikan bini kau, maka si suami wajib ceraikan si isteri. Sampai macam itu, tuan-tuan. Ya, jadi kalau nak diuraikan panjang lagi, cuma sebagai kesimpulan yang muslimin muslimat, ya, bila kita punya anak, mudah-mudahan kita nak anak kita jadi baik. Jadi beberapa amalan yang boleh kita buat, tuan-tuan, berdasarkan ayat Quran, ya, supaya anak menjadi taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Maka baca dan amalkanlah, ya. Ini di antara surah-surah ayat-ayat yang boleh kita amalkan. Yang pertama, supaya anak taat kepada Allah dan Rasul, otomatik ditaat pada kita, iaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 128, ya. Itu saya tak katakan, tuan-tuan ambil sendiri, nanti baca sendiri, amalkan sendiri, insyaAllah, ya. Yang kedua, supaya dapat anak yang saleh. Anak yang soleh, yang baik lain, boleh diamalkan di dalam surah Ali Imran ayat 38. Ya, dah soleh, mudah-mudahan anak kita cerdik. Ya, soleh cerdik, ya, pandai lah, ya. Kalau tu seluaran dalaman kena buat lah. Mengaji atau sekolah, makanan kena jaga. Jangan asyik anak kita, mak beli ni kismis minda power, ya, kau makan satu hari satu kotak, InsyaAllah kau pandai, tapi ya, kismis juga baca buku kena gak. Makan kismis 6 kilo sekali pun, kalau tak baca buku berat juga dia, tuan-tuan. Maksudnya, tuan-tuan, anak cerdik yang baik, insyaAllah. Al-Anbiya ayat 79. Dan kalau anak kita nakal, anak kita, ini bersamalah, mak nakal, bapak nakal. Tapi kalau pada anak-anak ni, iaitu apa dia, tuan-tuan? Supaya anak lembut. Surah Semut. Apa surah Semut, tuan-tuan? Surah An-Naml, ya. Maka insyaAllah dalam doa kita ayat 30-31,
Dan yang akhir sekali kita biasa dengar Ali Imran, itu kasih sayang suami isteri, anak beranak, amalah bersama. 31 Al-Furqan ayat 74. Ya, 31 tu tuan-tuan apa kan ayat tu kan? Yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan tahu dah, buat dah. Ni kadang-kadang tak pernah buat ngaji dah, tulis lama dah. Kalau buku tu dibawa dah 10 tahun dah 10 kali sebut 10 kali ditulis. Tapi dah amal. Amal lah setiap malam ni. Ya, besok pagi suami buat air kopi ke apa, buatlah masa tu baca tu. Buatkan air, baca lah. Baca dah lembut sikit supaya hati suami lembut, anak lembut. Baca je, jangan lembut sikit tak apalah. Jangan diludah, itu pesan saya. Ini baik. Ni suami minum ni buat apa pula ni, ya? Alah tak ada apa, macam ludah engkau je. Abang tahu pula ludah saya. Ayolah, gaduh pula sudah je, ya? Itu di antara benda-bendanya yang saya sebut tadi. Rabbil tadzarni fardan wa anta khairul warisin, dalam surah apa tuan-tuan? Al-Anbiya ayat yang ke-89. Ya, tuan-tuan ya. Jadi mungkin ada benda yang saya dapat sebutkan malam ni tuan-tuan. Kalau nak sambung sikit lagi sebenarnya macam mana nak lahirkan anak, itu insya-Allah kita sambung dan kuliah akan datang. Tapi mudah ikut macam mana Rasulullah ajar kita didik anak kita. Itu caranya insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau nakal-nakal sikit pun, ibu jangan kita rasa kesal, rasa kecewa. Ujian kepada kita sebab Allah sayang pada kita. Sebab tu saya bersetuju juga dengan pandangan Ustaz Hafizah Musa. Ya, saya beberapa kali forum dan sekali forum dengan dia juga. Dia ada sebutkan juga perkara begini. Dan di antara selalu sebut dalam bab anak, dia kata apa? Kalau anak buat dosa, buat silap, cuba cek balik. Agak-agak dia buat silap ke puncanya kita sendiri yang buat silap. Mungkin kesilapan berpunca daripada kita sendiri. Ya, jadi saya ingat sekadar saja tuan-tuan muslim-muslimat untuk berbincang malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun kuliah kita tak lama, ada manfaatnya. Dan pesan saya di saya dan tuan-tuan, jangan lupa sunnah-sunnah Nabi ini hidupkan selalu tuan-tuan ya. Dan selalu, yang selalu saya ingatkan di saya tuan-tuan, bacalah Al-Quran, sunnah Nabi yang mudah kita amal. Selepas subuh, lepas solat subuh, jangan bangkit, duduklah mengaji. Walaupun satu makro pun jadilah tuan-tuan. Kalau nak jadi orang yang sabar, orang yang tenang, tak jadi ngamuk-ngamuk, tenang perangai suami, nakal, isteri nakal, bacalah Quran selalu. InsyaAllah. Tak lama, satu makro je. Satu makro kalau orang yang biasa ngaji, tak sampai 10 minit. Satu makro, 2 muka surat atau musnah atau 3 surat. 5 minit, 10 minit habis dah. Jadi kalau kita nak kerja buat satu muka surat jadilah. Tak lama tuan-tuan. Yang penting mesti nak mengaji lepas subuh sebelum kita pergi kerja. Amalkanlah. Itu satu sunnah Nabi yang besar manfaatnya. Ya, tak lama, tak ada sekejap je. Tapi saya tak tahu lah kalau tuan-tuan jadi ngaji yang Masya Allah, ngaji tu yang Allah Akbar. Ya, baca bukan tartil lagi dah. Tak tahulah baca apa, seluk. Bismillah. Allah. Alif. Allah. Itu satu buku surat 2 hari tak habis. Ada rasa gitu. Tapi bacalah Quran, insya-Allah ada manfaatnya pada diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Jadi saya ingat perbicaraan kita sekadar saja. InsyaAllah kita berjumpa lain kali. Mudah-mudahan muslim-muslimat dalam kehidupan kita jadikanlah beberapa individu hebat sebagai mentor kehidupan. Ya, yang pertama tentu Rasulullah sebagai mentor kita, orang yang paling sempurna akhlaknya. Jadikanlah mentor iaitu Abu Bakar As-Siddiq yang punya sifat amanah dan sifat siddiqnya yang benar. Dia jadi mentor. Jadi orang mana kita, kalau nak tengok Abu Bakar begitu. Kalau Umar, Masya Allah, sifat ketegasannya dalam membela agama. Kita pun kena begitu. Dalam agama kita kena tegas. Ikut macam Sayyidina Umar, Masya Allah. Ya, bersifat lemah lembut dalam soal kepimpinan dan rumah tangga, tengoklah macam Sayyidina Osman, Masya Allah. Ya, dan orang yang ilmunya hebat, kaya ilmu tuan-tuan, mentoring siapa? Iaitu Sayyidina Ali, Masya Allah. Ini dia 4 sahabat. Biasa kita tahu cuma disebut-sebut bahawa mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Ya, macam Umar tu, Masya Allah. Kalau tuan-tuan baca kita hebat ya. Hebat-hebat Umar tu pun malam sujud menangis, sahabat dengar apa stres tuan-tuan. Sebab dia punya keganasannya, Masya Allah, hebat. Iblis kita tahu bila Sayyidina Umar nak berjalan, Iblis nampak belah tuan-tuan. Belah Iblis, belah.
Kita datang nak ke surau, iblis makin ramai. Itu lah, bukan kita tempat lain lah. Jadi itu harapan. Jadi yang akhir itu tuan, yang akhir saya biasa akhir 3 kali ya. Akhir ini 3 kali tuan. Akhir. Yang ini betul-betul akhir lah, yang betul-betul akhir tuan. Jadi akhir tuan. Sepanjang saya bersama tuan ada kesilapan, saya mohon maaf dan saya harap teruskanlah ya pengajian ilmu. Sekali lagi saya pesan bawa anak-anak isteri dibawa atau dipujuk-pujuk lah. Dia pasal saya datang jadi istilahnya lambat sikit kan. Ya, jadi kalau boleh pujuk-pujuklah anak-anak isteri itu datang tuan-tuan. Sebab kita tak mampu nak tegur dia. Jadi bila program begini saya tegur dia sebentar lalu tuan-tuan. Nakal macam mana pun ini suami kita, ini bapa kepada anak-anak kita, hormatilah dia. Nakal macam mana isteri kita tuan-tuan, dia isteri kita. Allah pilih untuk kita mesti ada hikmahnya. Jadi ibu kepada anak-anak kita. Jangan sewenang-wenang sepak terajam pada isteri kita. Jangan begitu. Nakal macam mana pun mereka adalah anak-anak kita tuan-tuan. Sama-sama fikir macam mana nak bahagiakan diri kita, isteri kita dan anak-anak kita. Fikirkan ya. Dan jangan sampai berlaku benda tak baik, termasuk kecurangan-kecurangan yang melampau. Sebab curang ni benda parasit dalam rumah tangga. Saya nak cerita bab curang ni, nantilah akan datang cerita bab konflik rumah tangga tuan-tuan. Bila orang curang dalam rumah tangga ni, Masya Allah. Ya, saya teringat ada satu kes tuan-tuan, tak berhenti-berhenti. Stres tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab saya teringat ada satu kita sebut ni tuan-tuan, yang saya, walaupun yang saya imagine kita, saya yakin lah tuan-tuan, orang yang datang masjid surah ni kebanyakan mesti orang fikir baik-baik tuan-tuan. Kita harapkan begitu pun. Tapi saya teringat saya pernah kuliah di satu tempat. Saya kuliah memang ramai tuan-tuan, memang ramai ya. Jadi malam tu saya tak angin pasal apa. Saya cerita benda tu, saya bagi betul daripada A to Z masalah-masalah saya bagi cukup ya. Ada satu orang tu di depan saya, memang saya bagi tu, saya bagi pandang dia. Itu tengok saya macam, sebab orang tengok kita kan kadang dia tengok pasal tangan. Yalah adabnya biasa kalau kita ngantuk tengok orang cakap, itu pun sunat supaya dia hilang ngantuk ya. Tapi kalau tengok juga memang kaki tidur dia kata gitu. Bagi cukup-cukup tuan-tuan. Memang isu semua yang negatif, bagi cukup-cukup. Habis itu pun dah tak lama, saya balik, satu call masuk perempuan. Ustaz, saya cakap terus terang, saya ada pula sekian. Saya nak, dia cakap macam nak marah saya. Dia tidak nak, dia cakap macam saya pun cuak juga orang telefon gitu kan. Sebab tu bila kita bercakap kadang-kadang hilang tamar lah ya. Tudingnya pada kita diri sendiri pula, pada orang yang kita dulu nak puasa. Jadi kita bagi cukup-cukup, dia kata tak masalah. Tapi sudah saya nak cakap apa yang Ustaz cakap ni, saya nak cakap sikit lah. Tengok macam mana komen. Tak apalah, dia terima. Tapi dia kata, Ustaz, saya nak ucap terima kasih sangat kepada Ustaz. Pasal apa? Saya tahu Ustaz pun tak kenal saya. Memang saya tahu, memang dia tahu saya tak kenal dia pun. Tapi saya tak ucap terima kasih sangat. Ustaz, kalau saya tahu Ustaz cakap malam tu memang benda tu agak-agak. Tapi Ustaz, kalau Ustaz nak tahu yang ada seorang lelaki depan tu orang cini-cini, Ustaz perasan tak? Saya kata saya perasan juga. Ustaz, saya kata itu suami saya. Dan pada malam itu apa yang Ustaz cakap semua kena kat batang hidung dia. Itu yang dia tengok Ustaz lain macam tu. Dia balik Ustaz, dia menung Ustaz, dia menung habis. Tak cakap dengan saya, menung je. Saya terfikir, saya takut dia fikir saya dah cerita dengan Ustaz semua. Sebab saya bagi tu bubuh tu, majoriti kena kat dia je. Memang yang pasal perempuan lah apa, kena kat dia saya. Saya kata, pergi surau, sembahyang, perempuan masih main lagi. Saya cakap itu lah surau. Jadi pun ada yang tengok kalau macam ada yang terasa je. Jadi masing-masing WhatsApp, Ustaz, terima kasih. Ini semua ni nakal-nakal. Bukan surau sini, tempat lain. Surau ikhlas, sini ikhlas lain. Bagi juga saya terima kasih Ustaz. Cuma saya nampak satu Ustaz, lepas tu Ustaz cakap, balik dia menung, nampak sikit lah Ustaz. Nampak sikit lah. Jadi Alhamdulillah. Cuma saya kata hujung saya minta maaf puan, saya memang tak tahu, memang saya tak semua tak kan. Tapi tak apalah Ustaz, tak apalah, kebetulan Ustaz rezeki saya kan Ustaz. Memang cakap terkena pada dia dan nampak ada sedikit pun. Alhamdulillah. Yang penting berilah peluang pada suami untuk buat perubahan. Beri peluang. Jangan kita marah, dengar. Bagi peluang. Jangan saya nak marah. Kalau suami nak datang ke nak cerita, kata dia nak contoh nak pasal dua ke, cakap dia dulu, dia jangan marah. Sebab tu orang lelaki ni tuan-tuan, ibu saya cakap orang lelaki ni majoriti, termasuk yang baru kahwin ni depan saya ni, hati dia tetap nak betul, sifat biasa. Bila ditanya kenapa takut dengan bini, saya tak takut Ustaz, tapi bini menakutkan kita. Itu masalahnya. Memang betul. Kenapa orang kita? Kami. Ada kes tu saya ceritakan. Kalau abang kahwin lagi, saya sangkut abang kat pagar depan. Dia habis sangkut suami dekat pagar, automatik pula tu. Memanglah kawan tu. Minta maaf saya cakap lah.
Minta maaf. Itu kadang-kadang memang sejak kena saya Muslim, saya tak tahu masalah tu di sini. Cuma pada saya Muslim ni, baik suami isteri ada lebih ada kurang duduk bermuzakarah, bermuasyarah dengan baik, salah minta maaf. Paling bagus akhirnya kalau kita salah minta maaf, itu paling bagus. Ibu-ibu ya minta maaf pada suami, suami minta maaf. Dah sebentar saja sebelum tidur kan bagus. Abang minta maaf bang, saya tahu petang tadi abang kecil hati dengan saya cakap, saya kasar, saya minta maaf, saya tak sengaja. Tak apalah abang, sudah selesai. Itu paling bagus. Dia jangan ego sangat. Spontan minta maaf. Jangan klasik sangat. Saya cakap, jangan klasik. Takut suami kita. Abang, saya minta maaf dengan abang ampunkan dosa saya. Takut dia. Ini tidak. Dengan ini saya memohon kemaafan. Lagilah dia stres. Kalau dia nak minta maaf, kan nak ajar aku bahasa Melayu. Itu tu. InsyaAllah. Ya. Jadi itulah pikirannya. Mudah-mudahan ada manfaat daripada sini dan tuan-tuan. InsyaAllah rumah tangga kita baiti jannati yang terbaik. Suami isteri salah silap saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih atas jemputan. Masalamah ila liqa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم ربنا اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.